أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا منه. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, apa dia asal? Yani humi ataupun asas ataupun punca. Punca boleh jadikan kikir, boleh jadikan jadi seorang saat itu kafir, seorang itu bakhil. Ialah kasih akan harta. Kasih akan harta itu sebab dianya. Harta apa? Ialah harta dunia. Dengan sebab kasih pada harta itulah membawa kepada dia tu jadi seorang yang kikir. Tu usaha siang malam. Pagi pukul 3 dah keluar, malam pula pukul 12 baru balik, ataupun setengahnya pukul 8 baru balik, pukul 6 baru balik. Nah, itu punca yang paling besar sekali, asas atau humi ataupun punca atau asal bagi kikir itu kasih akan harta. Maka harta ni seperti duit, kebun, itu kata harta. Dan ia kikir ni kelakuan jadi celah oleh syarak, ataupun dan ia kasih akan harta ni, dan ia kasih akan harta kelakuan jadi celah. Mana satu kelakuan, satu sifat yang dicela oleh syarak, yang dimaki oleh syarak. Maka syarak sini dengan makna syari'. Syari' hakiki ialah Allah, syari' majazi ialah Nabi SAW. Kalau begitu, kasihkan harta ni satu kelakuan jadi celakan dia oleh syarak. Maka sebab kasih itulah boleh menjadikan seorang saat itu orang yang kikir, orang yang kedekung, orang yang kelorek, orang yang bertakajring. Banyaklah lurah dia tu. Bahasa kikir ni banyak: bakhil, kelorek, takajring, kupik, kedekung, bakhil. Banyak bahasa dia. Dan bermula mereka yang tiada baginya bagi mereka harta. Orang yang tidak ada bagi dia tu harta, tiada nyata kikirnya orang yang tiada nyata kikir mereka itu. Tiada nyata dengan menahan daripada upama sedekah. Orang yang tidak ada harta, dia tak bagi sedekah, bukan nyata kata dia tu kikir. Orang kikir bukan orang yang tak bagi sedekah. Orang yang ada harta tapi tak nak bagi sedekah, itu orang kikir. Ataupun dia bagi saat ni nak kepujian orang, dia lah juga.
Dia bagikan harta itu nak pujian daripada manusia, tidak nak pujian pada Allah. Dia bagi takut orang kata dia tu orang kikir, kata orang kata yang bakhil. Dia bagi nak pujian. Itu pun sama juga, bukan orang bodoh. Tu sebab tu orang yang kikir ni bukan orang menahan daripada upama yang sedekah tu. Nah, sedekah bagi makan pada orang, masalahnya tu. Nah, itu bermakna bukan orang tu orang kikir. Dia tak bagi kerana dia tu orang yang miskin, masalahnya. Tetapi nyata ia kikir itu dengan kasihnya seorang akan harta, atau dengan kasihnya mereka akan harta. Itu menunjuk kata dia itulah jadi seorang yang kikir. Tetapi nyata ia kikir itu dengan kasihnya mereka, dengan kasihnya mereka akan harta. Tu kan harta, walaupun dia tu orang yang kaya, orang yang suka bagi ke orang yang bodoh, tapi keborahan dia itu, pemberian dia itu dia nak kepujian orang. Tu tapi hakikat hati dia kasihkan harta, maka itu pun dinamakan kikir. Nah, beberapa banyak orang yang pemurah, orang yang sangat memberi, tetapi orang yang pemurah, kasih ia orang yang pemurah akan harta. Banyak macam tu. Orang yang pemurah tetapi kasih ia orang yang pemurah akan harta. Apa pemurah? Bahasa kita kat sini panggil orang yang bodoh, orang yang suka bagi makan ke orang yang suka buat tu buat ni. Nah, tapi hati dia lagi kasih akan kepada harta dia tu. Tu. Itu pun dikatakan orang tu orang kikir. Jadi kalau kita tilik pada ibarat yang musannif cakap ni, bermakna orang kikir ni orang kasihkan harta. Kasihkan harta walaupun jadi orang bodoh, jadi orang sangat beri pada orang, rajin buat sedekah, rajin buat sumbangan, jadi buat dana tu dana ni, tapi hati dia masih pada kasih pada harta, maka dia akan jatuh pada kikir juga. Kalau tengok scene ni, Masya Allah, semua kita ada. Cuba kita tilik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kita bandingkan Sayyidina Umar pada masa dia jadi khalifah. Jadi ada seorang sahabat tu pergi rumah Sayyidina Umar. Tiba-tiba sampai di depan pintu rumah Sayyidina Umar, bunyi suara Sayyidina Umar duduk mengepek. Sini kata mengepek. Duduk nasihat kepada isteri dia. Sayyidina Umar ni sedang nasihat dengan isteri dia, bahawa isteri dia ni buka lapu kat tempat masak, dapur lah. Buka lapu kat tempat masak, padahal isteri dia tidak ada kat situ, dia ada kat luar. Maka Sayyidina Umar ni apabila tengok, kalau lihat kuat isteri kalau kuat macam tu, dia marah. Apa kamu ni? Kamu buka lapu kat dapur, tapi kamu tak ada situ, mau duduk kat luar. Ini tak boleh macam ni. Maka orang sahabat, satu rakyat dia ni pergi dengar Sayyidina Umar duk marah dengan isteri dia. Sedang marah pada isteri dia. Maka orang ni pun jadi terasa, setara lampu kat dapur pun marah begitu lalu pada isteri. Dia pun nak balik dah. Aku tak ada nak dah belah, biar. Susah lah kalau Amir Mukminin macam ni kak. Siapa nak balik? Sedangkan masa tu tiba-tiba Sayyidina Umar buka pintu. Kamu ke mana? Ada yang kata aku lalu jalan saja. Dok. Tak ada orang mari rumah aku lalu jalan, mana ada lah hal kamu tu. Kamu mesti ada lah kerja kamu, ada apa? Ya betul. Bagi tahu dengan betul. Maka saya bawa seorang tu bagi tahu, seorang rakyat dia. Jadi sebentar tadi aku datang kat sini nak minta bantuan pada Amir Mukminin supaya nak masakkan dapur aku. Kerana dah 2 minggu dah aku tak berasak. Tak masakkan dapur aku. Lepas tu kerana tak ketuk pintu, kerana tak bagi salam. Apabila aku sampai kat pintu ni, maka aku tengok terdengar
akan Amir Mukminin sedang duk marah dak isteri masalah lampu kat dapur. Jadi aku jadi pendek hati pasal manok pasal setara ningyo. Allah, setara lapu yo marah begitu lalu. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, "Hei, jangan begitu. Masalah lapu buka kat dapur dengan tak ada orang itu bazir. Kita mesti cuma dalam kehidupan dunia. Adapun kamu yang datang kat sini ni, itu agama. Kamu tak ada makanan, kamu tak ada apa saja masak, kamu tak ada. Tunggu sekejap." Dia masuk ke dalam, maka dia ambil lah apa harta pitih dia tu, ambil harta pada rumah dia tu, dia ambil tu, cekak ambil, tak ada bilang-bilang dah. Dia ambil rau, ambil bagi kepada orang yang mari depan rumah dia tu. Itulah. Jadi kalau kita dengar dengan zahirnya orang ni kasih betul lah pada dunianya. Habis Sayyidina Umar ni, tapi tak, dia marah kerana tidak ada apa kepentingan. Apabila lah kita tidak ada di dapur, maka kita buka lampu. Itu bazir. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Macam kamu kan duduk ke pondok-pondok kamu tak ada pondok, tapi kamu turun hidup pondok, orang buka lampu tu tak ada faedah, maka itu bazir. Maka kamu itulah setengah daripada saudara syaitan. Itu dia. Nah, ni dia kata buku kasih harta ni tiap-tiap orang tu mesti ada, walaupun sikit banyak kena ada. Lebih-lebih lagi kalau mereka tak pernah dengar bahagian agama. Ini dunia memang hati dia tu memang banyak sekali. Padahalnya orang yang dengar agama hari-hari, bahkan orang mengajar hari-hari, orang yang mengajar sendiri dia pun ada juga kasih hati dia pada dunia, pada harta. Jadi bermakna masuklah orang tu dalam kikir, dalam kedekung, dalam bakhil. Itu puncanya. Berapa banyak orang yang pemurah, tetapi orang pemurah kasih ia yang pemurah akan harta. Bermakna dia ni termasuk di dalam orang yang kikir. Karena kikir itu kasihkan harta. Maka murah ia orang yang pemurah dengan memberikan hartanya. Dia memberi murah, jadi orang pemurah dengan memberikan hartanya. Harta orang pemurah ni bagi ke orang, bagi tu bagi ni supaya dipuji akan dia, akan orang pemurah itu dengan pemurah, supaya orang kata orang ni baguslah hati dia sangat comel lah, cantik, nak bagi kat orang boros sungguh lah. Ya nak jihad nak tu. Kalau sini bagi nak jihad, nak kenamu. Ni takut ni. Masalah dunia sekarang lah ni, takut buat amal ibadat sekarang ni. Kalau tak ambil gambar, orang kata kita tu makan pula. Kalau kita ambil gambar, orang kata kita ni seorang yang pengkhianat pula. Kalau kita ambil gambar, masukkan dalam Facebook, tunjuk pada orang, jadi bermakna kita nak kepujian orang pula. Ya tengok. Dalil ke mana? Apabila orang maki dan cela kita dalam Facebook, kita marah dia. Kita ambil gambar, kita bagi sedekah, kita bagi sumbangan, kita bagi dana pada orang. Maka kita ambil gambar, kita postkan dalam Facebook. Maka dalam tu orang kata kita, buat ambil muka ya tu. Buat ambil muka ya, bukan sebenar dak tu. Nipu ni. Masalahnya. Jadi orang kata kita macam tu, orang tulis komen kita macam tu, hati kita ni, dia ni. Aku ni bagi biti banyak-banyak, kata aku nak muka pula. Masalahnya. Ni payahlah. Ibadat ni payah nombor satu. Kita sengkaan kita bahasanya kita bagi ke orang dan kita masuk gambar, biarkan orang semua tengok apa pemurah kita tu. Kita katanya kita ni seorang yang pemurah, tapi kita ambil agama kata dah. Kamu bagi ke orang, biarkan orang kata orang pemurah. Maka ni ada nyata dalam hadis. 3 orang datang depan Allah SWT. Mula-mula orang yang pemurah. Maka Allah Ta'ala firman pada dia, seorang,
kamu memberi ke orang, mempermurah ke orang supaya kamu nak kepujian, nak pujian pada orang, maka hari ini neraka lah balasan kamu. Dan yang keduanya orang alim. Orang alim tu datang daripada Allah Ta'ala, ya Allah, amal duduk atas dunia, ya Allah, mengajar kerana-Mu, ya Allah. Maka Allah jawabnya, kedah, kamu mengajar atas dunia kerana kamu nak kemasyhuran, nak nama supaya orang kenal kata kamu ni alim, kerana mu orang hebat. Maka orang alim tu pun masuk ke neraka. Ada seorang lagi orang berjihad fi sabilillah, orang berperang fi sabilillah. Nah, dia mengayuh pada Allah, ya Allah, amun masuk syurga, ya Allah, kerana amal atas dunia hari tu, ya Allah, amal susah berdarah atas dunia, mati sebab berjihad untuk meninggikan agama-Mu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala firman pada orang berjihad mati syahid, dia kata, dah, kamu pergi berjihad, kamu berperang kerana nak orang kata mu ni orang berani. Maka tiga-tiga ni semua masuk neraka. Masya-Allah, ni ayat katanya bahagian agama ni kita zahir manusia terpuji, maka alangkah di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala puji. Ada ke di sisi Allah Ta'ala puji, dan kita manusia puji, semua manusia puji, akan tapi Allah puji tak kat kita? Manusia maki kat kita, manusia cercakan kita, tapi Allah adakah cercakan kita? Tu matlamat yang naknya. Nah, itulah maksud, tujuan, hikmat yang kita buat kerja agama macam itulah. Orang maki orang apa pun, kalau kita duduk dalam sebenar, walaupun macam mana maki sekalipun, Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum. Jika adalah kamu, jika kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ni payah benda ni, benda ni payah nombor satu. Nah, ni cuba kita tengok dalam kitab-kitab. Kalau kita nak bagi pada orang, tak payah, tak boleh ada sifat kikit, sifat bakhil dalam hati kita ni. Macam sebut dalam Quran macam mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan mencapailah oleh mereka itu akan kebaikan, tak akan mendapat oleh mereka itu akan kebajikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga membelanja oleh mereka itu akan barang yang mereka itu kasih. Itu baru dapat kebajikan. Kita kasih 100, maka kita bagi 20, tak masuk lagi mencapai kebaikan. Maka kita kena bagi hak 100, tinggal 20, tu baru capai kebaikan. Ni dia. Banyak daripada kalangan orang manusia bagi ke orang yang buruk, yang rusak, yang dia punyanya yang baik, yang ada untuk dianya yang baik, tapi bagi ke orang tu yang rusak-rusak. Banyak macam tu. Walaupun begitu pun sedekah juga, akan tetapi nak masuk dalam ayat tadi tu, kamu tak akan mencapai sama sekali. Allah Ta'ala bawa datang dengan lafaz lan. Lan, kalau kita belajar ilmu nahunya, bahawa lan ni nafi istiqbal, nafi ke mana lagi akan datang. Lalu lan tanalu, sama sekali tiada mendapatlah oleh mereka itu, sama sekali tak dapat kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga belanja oleh kamu akan barang yang kamu kasih, barulah dapat kebajikan. Tu dia nah. Tu baru jadi kebaikan. Masya Allah. Sebab itulah banyak istighfar pada Allah. Setiap kali kita ambil gambar apa tu ni, banyak istighfar pada Allah. Takutnya Allah Ta'ala tak terima sedekah kita, sumbangan kita, dana kita, takut Allah tak terima. Manusia terima, tak ada hal manusia. Allah, maka Allah nak yang suci, tidak nak perkara yang apa, yang belak-belak, yang tak betul, tak ada nak. Kerana Allah yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar apa sajalah hati seorang tu cakap. Dalam hati kamu nak nama, dalam hati kamu nak kemuliaan, dalam hati kamu nak apa saja, Allah Ta'ala yang mengetahui. Ni dia. Sebab tu timbul pada masa Ali Zainul Abidin, dia ni cicit Rasulullah SAW. Timbul masa dianya, jadi orang yang hendak bagi sumbangan, yang hendak bagi sedekah, yang hendak bagi dana ni, dia buat bersunyi-sunyi, sepertinya jadi ikat ditambakkan di baju ke miskin, sedang ke miskin sedang tidur.
Jadi orang miskin duk tidur ke mana-mana tempat, dia ambil pitih, dia pergi letak kat kain ke pakaian dia tambak. Dia ikat. Nah, ikat. Jadi macam itulah pada masa Ali Zainal Abidin. Orang tak nak curkan akan sumbangan dan sedekah pada masa dia. Sehingga Ali Zainal Abidin sendiri pun dia ni jadi pemerintah pada masa tu. Nah, tiap-tiap malam dia pergi letakkan makanan di hadapan rumah fakir miskin. Sedangkan miskin-miskin sedang tidur, tiap-tiap malam ni pergi ni. Maka apabila fakir miskin buka pintu, tengoknya makanan ada hari-hari. Sehingga fakir miskin ni tak tahu kata makanan ni mari pada mana. Bahkan mereka ni sedang bercakap-cakap juga kata, oh pemerintah kita ni tak jadi, tak biasa bagi makanan pada puak kita. Kita ni orang miskin, sahabat miskin, tapi raja pemerintah ni tak pernah bagi. Tengok orang bercakap pada rajanya. Padahal raja tu bawa sendiri. Pemerintah tu bawa sendiri. Bawa makanan daripada waktu malam. Pada waktu malam pergi ke rumah. Dia letak di pintu. Letak. Pagi besok fakir miskin buka pintu, tengok ada makanan. Tak tahu siapa bawa datang. Maka tahu bilakah kata makanan tu daripada Ali Zainal Abidin. Ketika Ali Zainal Abidin mati, meninggal dunia, maka makanan tu pun hilang juga. Makanan di rumah depan fakir miskin tu pun dah hilang, tidak ada makanan. Maka selepas pada itulah fakir miskin tahunya, oh bahawasanya makanan yang ada di depan rumah kita tiap-tiap hari, tiap pagi ni ialah raja yang bawa mari datang sendiri. Sehingga rakyat dia, sehingga yang lain tak ada siapa tahu. Kata raja bawa datang. Tu sembunyi ni sebuah membagikan perkara dana khairat. Tak payah bagi tahu kata kita ni siapa, kita bagi saja. Kemudian kita jahitkan mulut. Kalau kita post dalam Facebook tu tak payahlah kita menama ke apa tu, tak payah. Tak payah. Adapun kita post ke supaya lepas dah fitnah, okey boleh. Akar tu jumlah tu, jumlah banyak mana itu kita sensorkan. Kita sensor jumlah tu. Nama tu patut baik juga supaya kan orang yang dapat dapat khairat, dapat dana, dapat apa saja, dia dapat doakan bagi nama-nama yang masukkan dalam tu. Tapi jumlah tu kita sensor. Tu sensor, tak kira banyak mana-mana pun kita sensor tu. Itu paling baik. Paling baik tu kalau nak buka pun kita jaga hati kita, jangan ada sifat ria, ujub, sombong, megah, jangan ada macam tu. Nak masyhur, nak kenama, kita buang benda tu. Kita buang benda tu. Tu baru dapatnya. Kalau tidak, tak akan dapatlah kebajikan kita, sia-sia sahaja. Dan yang dimakian itu, dimakian keadaan murah itu dengan memberikan hartanya supaya dipujikan dia dengan pemurah. Dan yang dimakian itu dimakian murah dengan memberikan hartanya supaya dipuji dengan pemurah. Dicela juga pada syarat. Syarat tak nak juga macam tu. Kita bagi ke orang, kita nak nama supaya orang puji kita seorang yang borah, seorang yang pemurah. Maka itu pun tidak nak juga macam tu. Maka kalaulah ada kita ada macam ni, kita simpanlah hati kita ni, simpan hati kita. Orang lain nak kata macam mana pun katakanlah, itu kerja orang, tapi kerja kita simpan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam sekarang ni kalau dapat dana, dapat apa saja yang kita dapat, mesti kita bagi tahu ke orang. Kalau kita tak bagi tahu, bermakna orang suka jahat pada kita pula. Mesti kita bagi tahu. Maka di situ tu kita jaga hati kita dengan Allah Ta'ala, banyak istighfar pada Allah SWT, supaya dana kita, khairat kita, sumbangan kita berjalankan dengan baik. Allah Ta'ala terima. Terjaga situ saja. Dunia sekarang ni payahlah, memang payah begitu. Kita buat macam ni tak kena, macam tu tak kena. Banyaklah kerana orang ni banyak bahasa orang ni, bukan sejenis. Pasal apa?
Dicelakan juga pada syarak kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia kasih harta daripada zikrillah. Itu kasih harta. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Maka bercaman kita boleh tahulah bahawa ayat Allah Ta'ala sebut situ tu, harta boleh melalaikan kita, anak boleh melalaikan kita. Maka apa siapa dia lah sibukkan harta, sibukkan dengan anak-anak cucu, boleh melalaikan dia daripada ingat Allah Ta'ala. Tu dia nah tu. Sebab tu kasihkan harta melalaikan ia kasihkan harta daripada zikrillah. Maka zikrillah dalam Quran tu tafsir oleh ulama bahawa iaitu semayang. Yang sabab harta boleh kita sabab kata membawa pada kita lalai pada sembahyang dan memalingkan ia kasihkan harta ni akan hati orang yang kasih harta ni kepada dunia. Tu boleh memalingkan ia kasihkan harta. Kasihkan harta ni boleh maling akan hati kepada dunia. Punca hak kita kasih pada dunia ialah kasih pada harta. Sebab harta tak sempat nak kerja agama, dengan sebab harta tak sempat kita nak mengajar, nak mengaji, dan apa saja. Tu. Dan meneguhkan ia kasihkan harta ni akan sakut tanyo kasihkan harta ni dengan dunia. Dan meneguhkan ia kasihkan harta ni tu meneguh akan sakutan hati. Itu tak apa tu, akan sakutan hati kita tu teguh dengan dunia dengan sebab kasih harta. Maka hati kita bergantungan, hati kita pun kuat teguh dengan dunia. Ini bahaya, kasih dunia ni bahaya betul. Bahaya betul. Tu. Hingga berat atas seorang yang kasihkan harta oleh hati. Hingga berat atas seorang yang kasih akan harta. Hingga berat atas seorang yang kasihkan harta, berat-berat oleh hati yang ada padanya pada hati, yang ada padanya pada hati. Tu berat apa? Menjumpai Allah Ta'ala, akan menjumpai Allah Ta'ala. Dia rasanya lambat mati apabila dia kasihkan harta. Dia rasa lambat mati, umur 70, 80 dia rasa lambat mati lagi. Lambat lagi. Pasal pergi apa? Apa punca dia? Kasihkan harta. Tu hingga berat atas seorang yang kasihkan harta, berat oleh hati yang ada pada hati kasihkan harta ni. Berat apa? Berat menjumpai Allah Ta'ala, akan menjumpai Allah Ta'ala. Dia rasakan diri dia rasa berat jumpa Allah Ta'ala, lambat nak mati lagi dia tu. Umur 80, 90, terasa dalam hati, lambat lagi aku nak mati. Lambat lagi. Padahal 80 dah, umur dia sedekah dah. Umur Allah Ta'ala sedekah tu macam umur Nabi 63 tahun saja. Maka 63 tahun ni berapa puluh ribu hari? 20 ribu hari lebih-lebih. 22,000 hari kita hidup atas dunia ni pada ghalib. Maka yang lebih itu ya Allah Ta'ala sedekahkan baginya. Tetapi masih dah ada lagi dalam hati dia, dalam otak fikiran dia tu. Dia kata dia ni lambat lagi nak jumpa ke Allah Ta'ala. Kenapa? Iaitu mati. Sebab apa? Sebab kasih hati dia pada harta. Kasih pada dunia. Telah berfirman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ni
Surah Al-Munafiqin ayat rakam 9. Artinya, hei yang mana-mana mereka yang beriman. Manakah mereka yang beriman? Hei yang mana-mana mereka beriman, jangan melalaikan akal kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akal kamu oleh sekalian anak kamu. Melalai daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Apa? Yakni sembahyang. Yakni sembahyang. Nah, jangan lalaikan kamu dah sembahyang. Jadi bermakna manusia ni menyebabkan lalai dan sembahyang dua perkara. Satunya harta dia, yang keduanya anak cucu dia. Mula-mula hari tu tak dapat belajar, tak dapat pergi masjid, ya ada anak. Setelah anak besar berkahwin pula, tak dapat juga masjid, tak dapat juga pergi belajar, dengan sebab cucu pula. Tak habis-habislah manusia ni. Sepatutnya ayah tok ni, nenek ni dah bela anak besar dah. Nah, apabila anak dah besar, serahkan anak tu pada anak lah, cucu pada anak. Tapi dah, dia sibuk pula dengan cucu. Tak dapat nak belajar, tak dapat nak mengaji, tak dapat nak pergi masjid, tak dapat nak buat amal. Dengan sebab apa? Sebab sibuk dengan cucu, sibuk dengan harta. Dengan sebab ni lah Allah Ta'ala melarangkan orang mukmin, orang beriman, apabila kamu jadi orang beriman, jangan melalaikan kamu, harta kamu, anak pinak kamu daripada sembahyang, daripada zikrillah, daripada mengingati ke Allah Ta'ala, daripada menyebabkan ingatkan kepada Allah. Tu tu dia. Dan berfirman ia, ya Allah, innama amwalukum wa auladukum innama auladukum wa amwalukum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, sonyo segala harta kamu dan segala anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Segala harta kamu itu percubaan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia weh. Ni tengok, hak Allah Ta'ala pun harta juga sebut, anak juga sebut. Hak Nabi pun harta juga dan anak juga. Kedua-dua ni cubaan daripada Allah SWT. Maka apabila kita reti cubaan daripada Allah, bila Allah Ta'ala kehendak nak ambil, ya ambil lah bila masa. Kita rasa hak kita, tapi sebenarnya bukan hak kita, hak Allah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kat kita ni penyaman saja. Jadi penyaman saja, bukan ambil betul dah. Tu dia, bukan ambil betul dah, penyaman sahaja. Harta kita rasa ada, mutu kita rasa ada. Kita ada mutu, kita ada rumah, kita ada isteri, kita ada bini, kita ada ada anak, ada harta, banyak lagi lah Allah Ta'ala bagi kat kita. Maka itu sungguh tinya bukan milik kita, hanya kita milik di atas jalan majazi saja, penyaman. Akan tapi milik sungguh ti Allah yang bagi miliknya. Allah bagi milik. Apabila Allah Ta'ala bagi milik, bila masa dia nak ambil pun ikutlah dia, mungkin hak dia. Sebab tu Nabi kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Segala harta kamu, segala anak kamu tu percubaan atas kamu pada Allah Ta'ala. Aku bagi harta kamu, adakah kamu syukur? Aku bagi anak kamu, adakah kamu ajarkan anak kamu untuk fahamkan agama? Kau tidak mengajar anak kamu untuk fahamkan masalah dunia sahaja, bagi agama mu tak ajar. Macam mana semayang mereka, macam mana iman mereka, iktikad mereka macam mana. Maka semua ni akan disoalkan di atas ibu bapa dia, akan disoal daripada ibu bapa dia tu. Soal
Adakah kamu ajarkan anak kamu? Kamu tak pandai ajar, adakah kamu pergi hantarkan tempat orang belajar agama tu? Dia akan soal. Itulah kita paling takut sekali tu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhi'ata, la tattakhidhu dhi'ata fatarghabu fid dunya. La tattakhidhu dhi'ata fatarghabu fid dunya. Artinya, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripada kamu perhasilan. Kamu di kampung tu untuk ambil hasilan saja. Jangan jadi macam tu. Duduk kat sini, menjadi ke tanah air kamu, jadi ke kampung kamu untuk dapat perhasilan rezeki kamu saja. Maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Maka sebab itulah sebab kamu jadikan kampung itu tempat perhasilan bagi kamu tu. Bagi gemar kamu pada dunia. Sebab tu gemar yang suka kamu pada dunia, kerana kamu jadikan kampung yang kamu tinggal itu jadi tempat perhasilan. Aku suka pada dia. Oh, aku suka pergi kat situ. Aku suka pergi Malaysia. Nah, aku suka duduk di Kuala Lumpur. Aku suka duduk di Johor. Aku suka duduk Singapura. Kenapa? Kerana situ mudahnya cari rezeki. Aku tak nak balik dah Thailand. Masalahnya banyak je tu. Tapi apabila Allah Ta'ala hantarkan satu penyakit COVID-19 mari tu, semua jadi tutup habis. Nah, kedai-kedai pun tertutup, semua habis. Semua orang jadi susah-susah. Ni nak bagi tahunya bahawa sesemua tu pada Allah. Bila masa Allah nak ambil, dia ambil lah. Jangan rasa kata hak kita. Kita nak rasa hak kita tu lah, kita lupa perkara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun mereka yang tiada melalai akan dia akan mereka oleh kampung itu, dia tinggal kat kampung dia, tak menjadikan dia kampung sebagai lalaikan dia pada Allah Ta'ala, maka harus baginya bagi mereka yang tidak melalaikan oleh kampung tu, harus menjadikannya apa? Menjadikan kampung itu tempat perhasilan baginya. Tu. Menjadikannya ke kampung tempat perhasilan bagi dia tu, boleh harus dia jadi tempat perhasilan kalau kampung tu dia tak ada melalaikan daripada ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita duduk di mana-mana tempat membawa kepada lalai pada Allah, maka tak harus kita duduk tempat tu. Walaupun rezeki kita dapat tapi agama kita rusak. Rezeki dapat hari-hari ni, lebih-lebih lagi jadi apa, bos. Jadi bos bagi. Maka bos di pekak dia tinggi ya. Walaupun bos Tom Jam sekalipun. Tapi anak koli pekerja tu, adakah mereka tu solat? Adakah mereka tu belajar agama? Maka kalaulah mereka tu tak belajar agama, mereka itu tak ada solat, maka semua dosa akan naik di atas bos. Akan tetapi kalau dia boleh jadikan pekerja dia solat, boleh belajar betul ni, maka itu jadikanlah macam tu, jadi bos. Kalau tak begitu, tak boleh jadi bos, tak payahlah. Tu ni saya bercakap kat sini. Maka tiada ada hadis, maka tiada ada, maka harus baginya, bagi mereka itu menjadikan kampung. Tu. Maka tiada ada hadis ini, maka tiada ada. Gitu. Maka tiada ada apa? Mereka yang tiada lalaikan dia oleh kampung. Tak ada macam tu. Ada. Maka tiada ada titik kat situ, nuktah kat situ. Maka tiada ada apa? Mereka yang tiada melalaikan dia oleh kampung itu. Semua orang lalai dengan kampung. Kampung tempat perhasilan. Kalau mereka tak lalai, mesti jemaah tu penuh ke masjid. Nah, tu dia weh.
Supaya begitu juga kalau kita kira tempat-tempat belajar. Tempat belajar kalau ikut suka kamu nak belajar, nak semayang tak semayang, biar muduk ya pondok, biar muduk berak ya ikut pondok tu, nak mengaji tak mengaji pun ikut, nak maksiat ke pun maksiat ke pun ikut. Kalau turut kat sini tak payah duduklah tempat tu. Tu. Nah, tapi tak ada orang. Dia cari tempat belajar, tengok dia nak masuk belajar, tanya dulu. Tempat ni boleh pakai dah handphone, boleh pakai dah telesap. Maka ustaz ataupun guru kata tak boleh pakai. Tak ada duduk sini. Lah semai kata. Tu. Ni. Tu. Cari tempat nak belajar agama, cari tempat boleh pakai handphone. Tu. Boleh pakai handphone, pakai apa saja. Tu bukan dah tu, bukan nak belajar dah tu, nak mengajar. Nah, bukan nak belajar tu, nak mengajar. Mengajar tu, sebab itulah orang belajar benda dunia ni kena tinggal dulu masa dia belajar. Nah, kita tengok dalam kitab-kitab ta'lim muta'allim tu, dia cakap orang belajar ni mula-mula dia belajar tu heno, dalam kehenaan. Nah, akan tetapi apabila sampai tempat dia akan dapat kemuliaan. Kita bandingnya budak pondok, orang panggil tok pakir. Tok pakir ni mana apa? Orang sesak, orang miskin. Tu miskin ni kaya dah tu, fakir ni sok gededek panggil. Tersok gededek. Padahal dia seorang-seorang bukan tersok gededek, kaya saja. Nah, tapi nama dia tu lekeh nama dia. Nah, lekeh isi manusia, tapi di sisi Allah dan Rasul mulia. Tu. Sebab dia katanya orang belajar pada awal belajar ni dihina. Akan tapi natijah dia, punlap dia, sampai ke tempat dia tu ialah mulia. Tu. Cuba kita tengoknya. Tu. Tapi nak hak putuk wakil sungguh lah. Nah, tu bukan menakin nipu dah. Nipu dah saya juga weh. Tu, dia mengaji supaya mudah minta anak orang bagi. Ngaji anak. Ngaji pemacai tu. Mudah minta anak orang ke tu. Ngaji pasal tu bukan mudah bining. Aku mengaji supaya minta anak orang mudah bagi. Siapa nak bagi? Kamu. Ni. Mereka orang nak bagi nak tanya tok guru dulu. Budak tu lah nak duduk pondok gitu. Dia ni jadi. Ngaji nak semua. Naik pun naik nyu. Bukan naik bala dak, naik nyu. Naik pabulau. Naik wah. Tu. Orang dah mengaji orang naik wah tak cara dia. Masalahnya. Tu lah orang anak tu. Dia tanya kelik Humi. Mesti tanya kelik pada tu guru tanya macam mana budak ni aboy. Tu. Bahasa tahulah kalau mau nak boleh buat menyedong boleh tu buat benda boleh tak apa. Nah, tu. Dia tanya kelik sini. Kalau dia mau nak, kalau orang tak tanya tak apa pula. Tak tanya gitu ni senang pula tu. Kalau tanya mari Humi siap. Siap sungguh. Nah, tu dia. Tapi besar sekarang ni masa perkara yang orang cari sekarang ni, iaitu orang laki-laki tak ada pikul puyuk belakang rumah. Tu. Semua mari dah apa ada. Nak orang jantan, orang hak laki-laki, nak jadi suami, nak jadi menantu dia ni, nak cari orang tak bawa puyuk, bibi bagi belakang rumah. Tak ada nak macam tu. Hak lain ikut dia. Siapa tahu tu dia takut puyuk ni. Takut puyuk. Bawa puyuk, bawa air kot sejebur. Air kola jebur ni. Takut. Apa dah? Baik je dah. Hak tu takut sungguh. Nah, takut sungguh. Kerana apa? Kerana orang dah tengok dah. Habis anakku macam ni. Habis. Sungguh tu. Duk mari minta air tawar kat abang. Anak dah 3 orang dah buat. Ya. Lepas tu, bini tak nak buat apa. Lepas tu tok amba gitu ya, nak kata kerana menatu. Nak hambak balik rumah dia. Nah, nak suruh balik rumah, ingat anak ada 3 orang. Gitulah dia kata. Masya-Allah. Sahabat tu lah orang lain kira situ. Tu dia nah. Tu. Sebab tu orang lelaki, kalau orang lelaki kalau yang mai benda tu kamu cari isteri kamu pun mai benda tu juga. Baru sedar.
Nah, apa itu duduk kat rumah dia, tu boleh rebuh lah rumah dah, tak kena bibik kuyuk, pergi belakang rumah dak dah. Kakak ambil kau, mana mak Yah mana? Yah. Rebuh dia tu duduk dapur, klik cak dah. Tu. Naklah tu. Nah, baru kena sungguh. Nah. Mau doktor tua mari tu. Cek. Naik. Rebuh siap dah. Naik. Tu. Bakak oh. Ni hak baru, sup baru pula cik ni. Royak dia lah. Ni cik baru ni. Ni mak Yah wah baru pula ni. Cari pasal tu baru serenuk. Ni cari orang perempuan dia tak ada main benda tu. Tok tua pasal sijik. Nah, mertua ni pasal orang belebar tapi suka main macam tu bagi. Nah. Nantilah kamu balah rumah tu. Balah rumah. Tu apa nak ukar masalah hidimu. Lebih senanglah rumah buat guna. Kamu orang isap okok. Cari perempuan isteri kamu tu pun isap okok juga. Tu baru senanglah rumah tu. Nah, mana Pak Isam. Minta tak beli okok ni. Isam tak. Beli bai. Mari aku nak sebutan bai. Tak ada dah bai dah hutang lah. Kau sebutan badai lah. Aisyah. Sedap okok mu Pak Isam bai. Tu baru kena apa hidup bangai. Serenuk. Ni isteri tak isap otak merokok. Suami merokok tu ke. Isteri kata, bang. Busuk bang, busuk loh. Isteri ni kayak aku jat ke. Jadi punah lu. Tu. Tu cari masalah jadi ukar masalah pun jadi kena. Nah, kalau kita jadi orang laki-laki yang main dadah, tu cari perempuan yang dadah juga. Baru senang duduk dalam rumah, rebuhlah rumah lalu dah. Nah, kuda-kuda lah rumah lalu dah. Tu. Bini sutik, kalau beli sutik pagi belah orang. Ni mak Yah, sebelah aku sebelah. Duduk kaya atas katil tu. Sahloh ini weh. Baru tak balah. Tu. Nah, kalau pergi motang pula, mu sebelah aku sebelah pun. Tu. Sama-sama pergi pening belakang duk motang duk benda orang. Lama-lama masuk dalam kebun lemu. Pak kan lupa lagi. Pak sana. Hoi, kebun kau tu. Lajak je dah. Dia pun tak ambil salah. Kau itu lajak. Sedap angin tu. Tu dia. Barulah serenuk dalam rumah tangga. Ni, kita orang suka bermain-main, suka berdada, suka berisak tu isak ni. Cari isteri yang tak isak, cari mertua yang bermasjid. Kalau kita tak masjid, kita cari perempuan yang tak suka masjid. Cari mertua pun tak pernah pergi masjid. Pergi Jumaat je. Atau pergi raya sehari je. Okey, kita duduk senang rumah tu. Senang kira-kira lah. Tu dia nah. Sebab tu Allah Taala kata at-tayyibin at-tayyibat. Ni, orang laki-laki yang baik bagi perempuan yang baik. Wal khabisin lil khabisat. Laki-laki yang tak baik boleh perempuan yang tak baik juga. Kalau kamu nak isteri yang baik, jaga diri kamu jadi baik. Allah Taala bagi kamu orang baik. Tu. Kalau kamu tak baik, kamu akan dapat isteri kamu yang tak baik juga. Itu tertib yang Allah Taala letakkan bagi kita. Tu nah. Tapi ada jugalah yang laki tak baik, isteri tu baik. Ada macam tu. Kadang-kadangnya laki yang baik, isteri tak baik. Ada begitu. Itu bukan semua tapi jarang-jarang macam tu. Ni. Masya-Allah ni. Hadis ini, hadis la tattakhidud di'ata fatarghabu fid dunya ni. Mansukhun dinasah akan dia dihapuskan dia ke hukum. Dinasah dengan menjadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum menjadi akan kebun. Asal mulanya hadis ni jangan jadilah kampung tempat ambil perhasilan. Nanti kamu gemarkan dunia pula, kamu jadi kampung tempat perhasilan. Maka hadis ni dinasahkan dia, dihapuskan dia hukum. Ada pada lafaz, tidak ada pada hukum. Pasal apa? Pasal Nabi SAW bersama dengan sahabat, mereka tu kerja kebun, mereka tu buat kebun. Nabi ada kebun taman dia, nama Najwah lah, Ajwah taman dia. Sahabat ada kebun dia, tapi kebun dia tak melalaikan dia daripada
ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu gitu. Jadi kita nak ada kebun ada, maka jadilah kebun, jadikan dunia sebagai jembatan ataupun titi untuk pergi kepada akhirat. Karena kita tidak ada harta, tidak ada kebun, tak dapat juga kita nak pergi di akhirat. Tak dapat nak pergi apa? Harta tak ada. Nak pergi apa? Orang semua dapat buat kebaikan, kita tak dapat. Orang semua dapat buat masjid, kita tak dapat. Orang semua pergi ke masjid, ada motor, ada kereta, ada apa pergi, kita tak dapat juga. Jatuh dah. Gunakan harta yang Allah Ta'ala bagi kamu untuk jembatan, untuk titi bagi agama. Maka di situlah harta kamu ada harga. Harta kamu ada harga. Maka kalaulah guna harta kamu tidak diredha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak suka, itu bahaya bagi diri kamu. Kerana harta itu fitnah bagi kamu, cubaan saja, bukannya bagi sungguh dak. Cubaan nak tengok kamu jadi macam mana. Tengok ni dalil. Sahabat Nabi dan sahabat menjadikan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Artinya beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu, beberapa laki-laki oleh berniaga dan tiada berjual beli. Tiada berjual beli daripada zikrillah, pada ingat kepada Allah Ta'ala. Perniagaan dia tak melalaikan pada ingat Allah Ta'ala. Maka laki-laki ni ada sebutnya masuk syurga tak ada kena hisap. Dan laki-laki ni kerja dia, perniagaan dia tak melupa Allah Ta'ala ni, masuk dia dalam apa, boleh duduk di bawah bayangan aras. Tu boleh ada aras. Bukan kata orang duduk aras ni, orang duduk masjid, dah orang menega masuk at-tajirus sadu. Orang menega yang betul, orang menega yang betul ni boleh duduk bawah aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Orang menega, bukan masjid saja. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan ni, ayat ni, rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un zikrillah. Beberapa laki-laki yang tidak melalai ke mereka itu oleh perniagaan mereka. Siapa meniaga pada masa sahabat? Siapa jawab? Siapa? Ialah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, dia belum mati lagi, Nabi bagi tahu kat dia bahawasanya, hey Abdul Rahman bin Auf, kamu ni salah satu daripada ahli syurga. Belum dia masuk dalam, belum mati lagi, Nabi bagi tahu kata Abdul Rahman ni ahli syurga. Dia seorang peniaga, tapi perniagaan dia tu tak membawa kepada lalai kepada Allah Ta'ala. Itu Abdul Rahman bin Auf. Sampai Allah Ta'ala sebut ni, orang berniaga ni boleh duduk bawah bayangan aras. Orang berniaga jualan itu ni boleh duduk bawah bayangan aras. Ada sebut yang lain pula. Nego macam mana? Nego yang betul, yang betul hati dia tu. Dia tak menipu pada orang. Meniaga macam tu, Allah Ta'ala letak dia bawah aras pada hari kiamat. Artinya beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu, beberapa laki-laki oleh berniaga, oleh perniaga dan tiada berjual beli. Apa? Dan tiada melalaikan mereka itu oleh berjual beli. Itu tu. Nama dan berjual beli, apa dan tiada berjual beli? Tak reti aku. Tak reti mana tak kena. Dan tiada berjual beli apa? Dan tiada melalai. Kalau kita i'rab ke, dan tu harah taf. Tiada tu takkid pada kata tiada melalai tu. Berjual beli ataf pada kata berniaga. Gitu. Dan tiada berjual beli, dan tiada melalaikan akan mereka itu oleh berjual beli. Dia berjual, tak apa, tak ada melalaikan Allah Ta'ala. Tak melalai daripada zikrillah, ingat Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala. Hak ni kedai-kedai kat Yaman beginilah. Dia mereka buka kedai ni. Ni arak-arak Yaman lah, arak lain mungkin banyak lagi, tapi nak tahu arak Yaman pasal apa pergi sendiri kat situ. Kedai mereka ni lebih baik dari rumah kamu lagi. Udah kata seorang Habib, kedai mereka lebih baik pada rumah kamu lagi.
Kenapa mereka tu lebih baik kedai mereka lebih ada rumah kamu? Kerana mereka apabila orang tak ada beli, tak ada orang beli dalam kedai dia, dia ambil Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Bawa kata orang masuk, dia tutup, dia tanda, dia letak, jual sudah siap. Bawa kata orang tak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sebab itulah ada Habib kata kedai mereka lebih baik dari rumah kamu. Kerana rumah kamu tidak baca Quran, mereka meniaga dalam kedai, tapi mereka dapat baca Quran dalam kedai. Tempat kita di mana baca Quran? Tak ada. Ada dengan TV besar pun. Ada belakang lutung tak lutung dah semua. Karabau tak karabau semua. Bahkan orang makan ni tak ada gitu juga. Tu penuh orang makan pun. Tak ada gitu juga orang makan. Tak apa dah. Pasal baik kat mana. Maka dah akhirat esok akan disoal tu. Tu. Ada ulama yang seorang masa apa pergi ni baru meninggal, baru mati. Dia pergi berniaga dekat negeri hitam, negeri orang hitam tu. Masa dia berniaga tu, orang dapat masuk Islam dari tangan dia 70,000 orang. Perniagaan dia tu perniagaan Rasulullah. Perniagaan dia bukan pergi royak agama pun, dia pergi buat perniagaan secara Rasulullah. Macam mana cara Rasulullah? Apa berniaga? Dia tak bagi berapa molek, sedang molek, dia bagi tambah semua, lebih semua. Kalau 1 kilo, dia bagi sekilo lebih semua. Itu perniagaan Rasulullah. Kalau sikit-sikit tak payah, halalun. Dia berniaga macam tu. 70,000 orang masuk Islam dengan sebab perniagaan dia. Hak kita ni berniaga tak apa setahun, balah habis tu, habis kat kelahi. Adalah kerana kedai tu laku, kena cari boleh. Mana laku, awak dia kena kedai tu. Tempat kita. Tempat kita macam tu. Nego tak sampai setahun, kutip balah habis kelahi, habis keliling tu. Tu. Tapi Rasulullah dah tu hak ulama. Dia pergi berniaga. Tapi orang sahabat lagi dia baru meninggal. Baru meninggal, baru mati. Tengok, masya-Allah. 70,000 orang masuk Islam dengan tangan dia. Sebab perniagaan saja. Kerana orang kat situ tu berniaga banyak tipu. Maka dah, dia berniaga macam ambil laba sikit-sikit perniagaan dia. Dia tak ambil laba banyak. Tu dia tak apa dah tu. Habis. Dan ketahui olehmu, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله